Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Pernahkah anda mendengar cerita kisah Tok Bidan Susu Lanjut? Mungkin ada panggilan lain dan ada banyak versi, tetapi apa yang saya ceritakan ini merupakan versi yang biasa diceritakan pada masyarakat. Tok Bidan Susu Lanjut atau nama sebenarnya ialah Tok Esah, hidup sekitar 1790-an hingga 1870-an. Bapanya bernama Tok Debasa, manakala nama ibunya tidak dapat diketahui. Menurut cerita yang disampaikan oleh dua orang cicit Tok Bidan Susu Lanjut, iaitu keturunan Patani, berdasarkan catatan di internet, yang pertama Haji Ali Safar bin Jaafar yang hidup dari tahun 1863 hingga 1968, dan kedua Haji Idris bin Haji Muhammad Ali yang hidup dari tahun 1893 hingga 1985, kepada anak-anak mereka yang terdiri dari Encik Yaakob bin Ali Safar dan Encik Abu Bakar bin Haji Idris serta cucu saudara mereka yang bernama Encik Muhammad Daud bin Hanapi dari kampung Cangkat Perah. Maka amat menarik sekali untuk diperjelaskan sedikit sejarah mengenai Tok Bidan Susu Lanjut. Tok Esah mempunyai 3 orang abang yang bernama Tok Jusoh, Tok Tahir dan Tok Pakih. Mereka ini digelar Datuk Panglima Gagah, Datuk Panglima Garang dan Keramat Tok Pakih. Sementara adiknya pula bernama Mat Hasan. Sejarah awal menyatakan bahawa keluarga ini melarikan diri dari Patani disebabkan berlakunya ancaman keselamatan oleh kerajaan Siam. Terdapat juga kepercayaan bahawa Tok Debasa berasal dari Indonesia. Beliau telah pergi ke Patani dan berkahwin dengan seorang kerabat Raja Patani. Pasangan ini berhijrah dan pernah menetap di Sedim, Kedah. Hujah ini diperkuatkan dengan adanya sebuah bukit di sana yang dikenali sebagai Bukit Tok Debasa. Di bukit itu juga jasadnya disemadikan. Manakala 4 orang anaknya kecuali Tok Pakih tidak ikut berhijrah, meneruskan perjalanan ke destinasi terakhir di Bukit Gantang, Perak, meneroka dan terus menetap di situ. Tok Esah telah berkahwin dengan seorang bomoh yang dikenali sebagai Tok Kermat Serban Kuning. Pasangan ini dikurniakan seramai 7 orang anak yang terdiri daripada Tijah, Hawa, Munah, yakni bergelar Tok Patani, Jusoh, Ibrahim, Jabar dan Bakar. Cucu mereka yang bernama Abdullah, iaitu anak bongsu Ibrahim, dikatakan ada menetap di kampung Padang Temu, Baling, Kedah. Kebolehan ilmu perbidanan Tok Esah bermula semenjak di Bukit Gantang lagi, dan khidmatnya diteruskan di kampung Batu Bertindan serta kampung-kampung sekitarnya. Antara kebolehan luar biasanya ialah ketika beliau membidani seorang perempuan yang hendak melahirkan anak, secara tiba-tiba keajaiban telah berlaku apabila bayi yang dilahirkan oleh seorang perempuan tersebut berupa beberapa biji telur yang besar dan bukannya berbentuk manusia. Oleh itu, Tok Esah telah mengulit-ulit sambil bermentera, maka dengan kehendak Allah SWT, maka terhasillah rupa bentuk beberapa orang bayi dari telur-telur tersebut. Kelebihannya yang lain termasuk sebagai bomoh yang luar biasa dan menakjubkan. Tok Esah dipercayai meninggal dunia di kampung Kemunting ketika dalam perjalanan pulang dari menziarahi keluarganya dari Bukit Gantang.
Disebabkan beberapa faktor penghalang untuk membawa pulang jenazahnya ke kampung Batu Bertindan, maka jasadnya telah dikebumikan di tanah perkuburan Kemunting Lama. Hujah ini disokong kuat oleh keturunan Datuk Panglima Gagah dan Datuk Panglima Garang yang tinggal di Bukit Gantang. Namun kesahihan mengenai kebenaran kubur keramat Datuk Bidan tidak dapat dipastikan kerana ada pihak lain yang mendakwa bahawa jasadnya disemadikan di Baling Kedah, tetapi tiada fakta sahih diketemui. Maka hanya Allah sahaja yang tahu. Sejak itu, kubur keramat Tok Bidan di Kemunting Lama telah menjadi tumpuan masyarakat termasuk kaum Cina dan India untuk memohon hajat dan membayar nazar. Sehinggalah binaan yang terdapat di atas kubur tersebut dirobohkan oleh Jabatan Agama Islam Perak pada 1982 kerana dianggap khurafat. Melalui apa yang diceritakan oleh keturunan Tok Isah, tidak dinafikan kubur Tok Isah memang berada di Kemunting. Malah hujah ini disokong melalui penemuan sebuah buku yang bertajuk Malay Magic yang ditulis oleh Walter William Skid bertarikh 1900. Dalam buku tersebut, di bawah subtopik keramat, ada diceritakan perihal kubur keramat Tok Bidan ini. Dan cerita itu pula disampaikan oleh Sir W. Maxwell yang sangat arif perihal typing. Dalam kisah itu, Sir W. Maxwell berkata sekitar tahun 1893, seorang pekerja membuat jalan telah menemui sebuah kubur lama. Dan hasil siasatan dari orang kampung sekitar, itu adalah kubur Tok Isah. Berdasarkan pencerapan melalui pandangan secara batin, Tok Isah atau Tok Bidan Susu Lanjut merupakan seorang bidan biasa saja dan bukan handal atau memiliki kuasa mistik yang hebat seperti yang digembar-gemburkan dalam cerita masyarakat. Tok Isah cuma sangat popular di zamannya. Namun, tidak bermaksud saya merendah-rendahkan keupayaannya dalam perbidanan ini. Setiap bidan ada keupayaan masing-masing, termasuk Tok Isah. Berkenaan kisah di mana berlaku bayi dilahirkan oleh perempuan tersebut berupa beberapa biji telur yang besar dan bukannya berbentuk manusia. Pada pandangan mata batin, kejadian itu memang benar terjadi dan sebenarnya itu adalah perbuatan sihir yang dikenakan oleh seseorang pada perempuan tersebut supaya menjadi fitnah pada diri dan keluarganya. Selebihnya hanya Allah saja yang tahu. Terdapat juga dakwaan setengah orang yang mengatakan jika melalui kawasan kubur keramat Tok Bidan pada tengah malam akan diganggu kelibat Tok Bidan. Pada pandangan saya, itu merupakan perkara biasa bila nama sesebuah tokoh itu diangkat dan dikeramatkan dengan terlalu memuja. Tidak mustahil gangguan jin syaitan iblis akan mengambil kesempatan sama ada ingin menakut-nakutkan atau dengan tujuan sesuatu yang lain bagi menyesatkan manusia. Namun apa yang pasti, kisah Tok Bidan Isah sememangnya wujud dan bukannya mitos. Beliau memang wujud dan merupakan seorang bidan yang terkenal ketika zamannya. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.